Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanir rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Allah berfirman dalam surah Sajadah ayat 9, "Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Ketika Allah tiupkan roh dalam jasad kita ni yang berasal mati, kemudian diberikan penglihatan, pendengaran, kemudian afidah, diberikan rasa. Tapi Allah kata apa? Qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit hamba-Ku yang ingat aku, kenal aku, mengembalikan segala-galanya kepada Allah SWT. Jadi kita mohon, sebab tu saya kata mudah-mudahan kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Sebab qalil, lawan pada qalil, kasir. Bila kita tidak menjadi hamba yang bersyukur, maknanya kita akan jadi hamba yang kufur. Bila kufur, seluruh amalan kita sia-sia. Dia tak ada istilah hamba yang kufur tapi sabar. Tak ada. Tak ada istilah hamba yang kufur tapi kuat sedekah. Tak ada. Dia mesti syukur dan dia sabar. Syukur, dia sedekah. Dia syukur, dia taat. Bagaimana Nabi SAW ditanya oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW kuat mendirikan solat malam. Sampai bengkak-bengkak kaki. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Bukankah kau telah dijamin oleh Allah tentang syurga? Tiada lagi dosa. Maka Nabi kata apa? Salahkah aku nak menjadi hamba-Nya yang bersyukur? Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan kita berkumpul pada malam ini menyatakan kesyukuran. Kesyukuran bukannya dengan keseronokan, tapi kesyukuran ini dengan kita nak memanfaatkan segala nikmat yang Allah telah berikan pada diri kita. Napas kita, tenaga kita, fasiliti, handphone semua ni, gadget-gadget yang adanya canggih-canggih ni. Ini semua hazam min fa'lir Rabbi. Ini Allah bagi. Jadi kita nak gunakan, kita nak peralatkan dunia untuk ketaatan. Biar dunia ni kita lakukan dia, perlakukan dia untuk taat kepada Allah SWT. Baik, maka dengan itu insya-Allah kita untung malam ni kita duduk dalam suasana yang zon. Kita masuk dalam suasana zon yang makbul doa. Ya, bermulanya Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, bermula maghrib tadi. Dan kita masih masuk pada zon malam ni, ada waktu malam ni yang makbul doa. Dan juga nanti asar nanti. Lepas asar, sehinggalah gelincir nak masuk ke maghrib pun makbul doa. Dan juga antara dua khutbah. Antara khutbah tu pun zon doa. Dan sepanjang hari Jumaat pun lah. Makbul doa kita tak tahu waktu bila. Cuma yang spesifiknya adalah waktu asar dan malam. Jadi Alhamdulillah kita teruskan dengan amalan kita. Membaca surah Al-Hadid, munajat dengan suratul Fatihah. 7 qiraat, 14 riwayat. Dan insyaAllah kita niatkan surah Al-Hadid ni sebagai amalan rutin kita. Walaupun malam ni kita Jumaat, disunahkan untuk baca suratul Kahfi. Tapi menjadi rutin kita, suratul Hadid kita baca dulu, kemudian sambunglah nak baca surah Kahfi seterusnya. Surah Al-Hadid, surah besi, kita harap Allah SWT bagaimana Allah menjadikan kuatnya besi. Wa anzalnal hadid, Allah turunkan besi. Allah turunkan kuat pada besi. Kita mohon melalui bacaan surah Al-Hadid, Allah turunkan kuat pada diri kita. Kuat pada jasmani, kuat pada rohani. Apa kesan menjadi kuat pada jasmani?
kita akan bebas daripada segala ancaman penyakit. Kuat jasmani kan. Dalam badan kita ni, terutama zaman-zaman tengah COVID ni, darah perlukan oksigen yang secukupnya, maka dalam darah tu ada unsur hemoglobin, dia panggil ferrum, besi tu, zat besi. Jadi besi ni boleh kait dengan al-hadid. Mudah-mudahan dia menjadi supply yang kita tak tahu nak minta siapa, melainkan hanya Allah boleh supply zat besi itu direct kepada darah. Maka darah akan stabil. Bila darah akan stabil, maka kondisi badan, organ-organ kita semua akan stabil, insya-Allah. Ni dengan Al-Quran ni, kita beramal dengan Al-Quran. Bila dengan Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fi. Jangan sesekali ada keraguan. Ni syarat nak beramal dengan Al-Quran. Dan ianya mahal. Sebab apa mahal? Anda ragu saja, dia akan tawar. Dia tak jadi. Sebab tu mahal. Nak buat air, contoh air syifa ni, air ruqyah ni, mana ada air, ambil. Bila minum tu, dia kena yakin. Dan beramal pun kena yakin. Sebab bila kita baca, kemudian anda ragu, hilang. Sebab dia mahal. Fragile. Barang yang cepat pecah ni. Dia yakin ni dia boleh hilang macam tu. Dia mahal. Okay. Yakinlah dengan amalan. Beramallah dengan yakin. Yakinlah dengan Allah SWT akan turunkan pertolongannya. Baik. Ruqyah diri, keluarga dan seterusnya, Allah hilangkan ragu. Ini panjang sikit, kita buat ulang kaji. Malam Jumaat kan, kita bagi, biar kita fokus dalam beramal. Kita nak beramal ikut-ikut. Jangan beramal ikut-ikut. Dia tak jadi apa. Jadi sambil ketika beramal, tambah kefahaman. Macam ni. Saya ulang balik supaya tak apa, biar lambat. Asal selamat. Dia. Terus, habis pada suratul Hadid, kita akan baca suratul Fatihah. Dan dengan 7 qiraat, 14 riwayat, 9 kali bacaan. Ijazah amal daripada Sahibul Fadilah, Datuk Syekh Salihuddin Omar Aqari. Pagi tadi saya, alhamdulillah, ada kelas mingguan dengan beliau. Dan saya ada lontarkan soalan tentang kemusykilan orang yang mengatakan tiada fadilat beramal dengan Fatihah. Masya Allah, dia kata apa? Astaghfirullahalazim, katanya. Setiapa yang baca Al-Quran padanya itu satu hasanah 10 kebaikan. Dia kata, Masya Allah. Dan dia kata qiraat ni siapa aja? Nabi yang ajar. Jadi apa yang kita baca ni direct dengan Nabi SAW sebenarnya. Hati-hati bagi yang tak tahu. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita ambil tahu. Dan beliau kata, baguslah hantar sebarkan biar ramai orang tahu. Dulu anak mula-mula pun ramai orang kata, apa ni? Alaihum, alaihimu, katanya. Kan? Dan beliau kata juga, tak semua dia bagi pun amalan Allahumma bihaqqil Fatihah bagi anak beramal. Hantar beramal bolehlah, ambil lah, kata dia. Dia suruh bagi. Jadi, saya pula panjang-panjang kepada anda semua. InsyaAllah, kita beramal demi memohon pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. InsyaAllah, mari kita mulakan. Allahumma salli ala Muhammad. Bagi semua segala hajat, insya-Allah, niatkan khidmat tahfiz Quran Naurah. Ada keluarga kena uji COVID, satu keluarga, innalillah. Apa saja ya, seluruh hajat insya-Allah. Di saat nas alukaan fi kulli hajatin, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Kita ambil peluang ni malam Jumaat ni, kita ambil peluang sungguh-sungguh. InsyaAllah. Baik, bagi kita mulakan istighfar 3 kali, selawat Ibrahimiyah 1 kali, suratul Fatihah dan terus dengan bacaan suratul Hadid. Dan habis pada suratul Hadid, kita akan terus dengan suratul Fatihah 7 qiraat, 14 riwayat, 9 kali bacaan, insyaAllah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه رحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض
ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita teruskan dengan munajat suratul Fatihah. 7 qiraat, 14 riwayat, 9 kali bacaan. Di setiap akhir setiap suratul Fatihah ini dibaca, diakhiri dengan amin. Niatkan. Apa-apa niat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بالحق الفاتحة وبحق الذي جاء بالفاتحة وبحقك من أنزلت عليه الفاتحة نسألك أن يا الله نسألك أن يا الله في كل حاجة يا الله نسألك أن يا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bagi yang baru menyertai, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita sedang baru selesai munajat melalui wasilah suratul Fatihah setiap malam. Bagi yang ada apa-apa hajat, dan ini bukan buat secara terbuka sebenarnya, sebab setiap hajat anda je tahu. Saya cuma membuat platform Nas'aluka secara berjemaah. Berdoa jemaah ni, tuan-tuan, minta seorang-seorang dengan jemaah, yang dilihat jemaah itu lebih utama. Jadi bila kita berjemaah pada malam Jumaat ni, insya-Allah 500 lebih orang yang baca tadi Al-Fatihah, suratul Hadid, mungkin 300 lebih, 400 lebih orang. Allah, malaikat turun lah. Nak bayangkan lah, malaikat turun. Jadi bayangkan kita ada satu majlis istiqamah macam ni. Tak besar, kecil. Tak ada grand finale ke grand, tak ada. Macam ni lah. Tapi ingat, dia kecil cili padi. Sebab padanya ada amalan-amalan yang besar. Seperti tadi surah Al-Hadid, lebih baik pada 1000 ayat. Besar tu. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Bila dengar sabbahalillah tu, malaikat yang bertasbih pun mengembangkan sayap. Seluruh makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang sedang bertasbih, bila dengar kita sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, dia libat spotlight. Dan kita amalkan dengan tadi suratul Fatihah. Masya Allah, tabarakallah.
Dan tak semua yang diizinkan membaca mengamalkan tadi. Dan kenapa kena baca bersama saya waktu live? Sebab diamanahkan begitu. Kalau nak kena ambil 30 juzuk. Ambil 30 juzuk maksudnya kena belajar apa? Tadi lagi sekali Suratul Baqarah ayat 92. Ayat 92 setengah jam. Satu ayat. 92 setengah jam. Bayangkan nak habis 30 juzuk, wallahualam. 30 juzuk nak habis 14 riwayat, 7 qiraat. Sahibul Fadilah Datuk Salim Umar Qari kata apa? Ana 6 tahun setiap hari. 6 tahun mengaji setiap hari. Hantar seminggu sekali. Satu ayat setengah jam tuan tadi baca. Sudah. Jama'i. Tadi kada jama'i. Jadi, minggu lepas, bila? 2 minggu lepas kan, yang saya cerita tentang, yang ada yang bertanya tentang fadilat baca. Tadi sempat, bila ada kuliah, saya sempat bertanya secara live lah. Cuma saya tak sempat nak potong rakaman tu. Ada masa tu saya akan buat biar anda semua sendiri dengar. Bila kata ada yang kata tak ada fadilat baca qiraat tadi. Terus astaghfirullahalazim. Kata dia terus macam tu. Sahibul Fadilah Datuk Salim Umar Qari boleh kata menghabiskan masanya dengan Al-Quran. Tadi kelas saya yang pertama pukul 8 lepas 10 sampai 9 malam tadi. Whole day. Masya Allah. Jadi jiwa daripada Quran tu luar biasa. Jadi bila orang yang ahlul Quran, ahlul qiraat memberi izin untuk mengamalkan, Masya Allah, satu penghargaan. Lepas tu tadi pun diulang sekali. Hantar baca dah, hantar tiup ke air tu. Jadi mana yang dah baca ni tiup ke air. Nak minum tu baca 3 kul tu. Bagi yang ada khususan nak rawat diri siapa-siapa ke, bintikan mak dia. Kalau anak tu, tentu bintikan nama kita lah. Kalau sesiapa yang kita berhajat, kita bintikan dia. Itu apa yang guru saya buat. Saya ikut dia. Dia minta berubat, dia mintakan binti. Sebab kalau ikut pada kaedah ni memang datang pada rahim ibu kan. Jadi kembalikan pada asal usul. Begitu cara dia. Baik, jadi mudah-mudahan anda menjadi penjaga kepada Majlis Al-Mudi. Dan insya-Allah dan kuliah saya di masjid insya-Allah bakal bermula bulan 10 nanti. Ini pun dah start, dah besok lusa dah ada. Dan apa yang dah kita mulakan kita akan kekalkan insya-Allah. Pukul 10.30 kita akan start. Macam biasa, bila ustaz nak kuliah online, jalan. Dah Allah bagi ni mana boleh berhenti. Amalan ni dia tak boleh berhenti. Kalau berhenti bukan amalan. Nak tahu tak tahu dia tak berhenti. Dia panggil az-ziyadatul fil khair, bertambah-tambah. Macam solat, mana dia berhenti solat? Solat kan 5 waktu. Kalau berhenti dia tak jadi wirid. Dia nak kita jadi wirid macam ni setiap malam orang tanya, "Ya apa benda setiap malam? Kelas setiap malam tak habis ngaji ke?" Masalahnya bukan tak habis ngaji. Memang takkan habis. Sebab sifat kita jahil. Sifat ilmu tu nama Allah bukan nama kita. Makin mengaji makin menyuluh kejahilan diri, bukannya makin tahu. Dan kerana kejahilan itu berpegang kita pada yang hak. Tidakkah kita tinggalkan majlis ilmu? Mana boleh? Kan? Jadi satu. Keduanya, bagi yang anda kena ingat, fahamkan betul-betul. Jangan beramal, jangan berdoa bila terdesak. Kadang-kadang terdesak baru nak doa. Berbeza ya. Sebab kalau orang terdesak ni, dia ada desakan, dia lain macam sikit minta. Tapi kalau kita doa kerana syukur, minta, ya Allah dah ajak, minta tanpa ada desakan. Doa dengan penuh kerelaan tu lain. Sebab tu setiap malam kena kena apa? Kena ada lah, hadirkan diri lah. Janganlah tunggu ada masalah baru nak datang. Kalau dalam bahasa mudahnya, dah masalah percaya aku lah. Macam tu, jangan. Biar kita punch card setiap masa sebab kita tak nak beramal ikut masa. Ikut waktu keadaan, jangan. Kita nak beramal, biar mengenal. Bila mengenal, orang dah kenal untuk hari-hari tu kan. Orang dah kenal. Kerap ke jarak. Makin kenal, makin selalulah.
Jadi kalau dah kenal taman syurga, takkan datang sekali, dah masuk nak syurga, masuk syurga kan. Kenapa tak nak tinggal ni? Ini dah kenal majlis ilmu, takkan nak tinggal katanya. Macam tu cara dia. Sebab tu, mohon dengan kebesarannya, mohon dengan kebesarannya, bantu kita. Letak handphone suara ustaz atas bekas, kuatkan jelas speakernya tu kan. Okey lah tu, betul lah tu. Sebab tu, live tu dengar, buka speaker kan. Saya baca tu, boleh dengar lah sekali kat situ. Ingat saya ulang lagi sekali. Air kenapa bila nak buat, kita akan letak air? Kenapa? Kenapa tak buat secara umum je? Lain sekali saya nak bagi tahu. Apa, kita ulang-ulang ni, biar faham. Dia macam nak buat air teh tarik lah tuan. Air teh tarik, air kopi ke, air Milo ke apa kan. Bila nak buat, baru bancur tak? Dia bukan bancur siap-siap. Faham, bancur awal senang. Tak ada. Itu namanya pemalas. Faham? Ataupun ni bancur banyak-banyak sekali. Bancur dekat dia buka kowe kuku tu kan, dia bancur Milo dalam tu. Itu namanya tak sekolah panggil. Dengan mesin-mesin rosak sekali. Nak ambil lah. Sebab tu ambil satu botol. Ustaz, kalau botol besar boleh tak? Boleh. Dia ulang-ulang lah. Maksudnya refresh tu. Dia tak ada sekali, dia berkali-kali baca lagi. Macam setiap kali nak buat, kita suka minum fresh ke ataupun kita suka minumnya simpan? Mama mana? Teh tarik mana kata? Teh tarik mana kan? Ni teh tarik bila buat ni? Ini simpan semalamnya. Buat barulah. Main tipu ni katanya. Macam tu lah. Sebab tu setiap kali kita baca. Walaupun dah baca dah ni kan. Ni tadi dah baca. Air yang dah baca, baca lagi. Baca lagi. Baca lagi. Baca lagi. Sebab dia akan derakamnya di dalam ini. Okey, baik. Satu. Keduanya, bila kita dah nak minum nanti. Bila time nak minum ni. Ingat. Air-air yang melibatkan ruqyah ni. Ataupun air yang melibatkan yang ada Al-Quran ni. Dia sensitif sangat dengan ragu. Hati-hati. Dia macam radioaktif kan. Macam contoh, vaksin kan. Yang masa first datang tu, dia kena ada kurum. Sensitif sangat dia. Dia kalau suhu dia bawah sikit, habis. Molekul rosak. Benda tu kita boleh faham tu. Sama lah ni. Dia sangat sensitif sangat kalau minum tu dengan hati tak puas hati lah. Sakit hati dengan bergaduh-gaduh dengan Abang Leman. Jemoh dengan bergaduh nak minum. Tak jadi. Dia nak minum, hati kena relax. Sebab tu kena astaghfirullah. Allahumma salli ala Muhammad. Dia tak ada masalah binti ayah pun boleh. Cuma saya nak beritahu guru saya tadi binti mak. Tak ada masalah. Ni tengok baca. Bila baca, minum, kena yakin. Jangan yakin dengan air ni. Yakin dengan Allah turunkan. Ya Allah turunkan sihat pada air ni melalui jalan kesembuhanmu. Minum. Ada sahabat kita yang saya cerita tempoh hari yang anaknya kena eczema semua, kena tahan warded, kena COVID pula tu. Patutnya tahan 14 hari, kena bukan kuarantin lagi, antibiotik 14 hari. Jadi maklumkan 5 hari dia dah keluar. Jadi faham tak perlu 15 hari, 14 hari. Dia hari tu baca doa amal, baca. Kan? Apa yang saya boleh katakan adalah barakah tu. Memang dia tak nampak tuan-tuan. Benda ni bukan nampak. Isu logo capal lah. Itu tak masuk dalam perbincangan lah Tuan Kabitman. Kita tengah bercerita tentang barakah Al-Quran. Capal tu kena tanya yang mahir lah. Logo ni macam ni lah. Letak logo ni apa jadi? Dia ni. Bila tanya tu kita cubalah jawab sikit-sikit tak. Macam ni lah. Dia panggil tabarruk. Apa kaitan dengan Nabi memang ada barakah. Barakahnya. Cuma kita tak nak jadikan agama tu sebagai simbol. Dia bukan simbol. Dia bukan sekadar simbol. Ada simbol tapi bukan sekadar simbol. Nah, macam tu saya baca ayat Quran ni, macam nak simbolkan ayat Quran ni? Tak boleh. Macam simbolkan cinta, tak boleh. Kita boleh buat, kita boleh ikut, kita boleh tiru.
Tapi simbol tu kadang-kadang tak, kita tidak boleh nak confirmkan. Melainkan ini betul-betul daripada contoh memang Nabi punya. Tu lain. Contoh memang direct. Ini kalau dah duplicate ataupun ambil bentuk, mungkin kita ambil nak ingat sebagai mengingatkan logo. Ingat pada Nabi. Bila ingatkan Nabi tu jadi tu. Bila ingat pada Nabi tu jadi. Bila ingat pada Nabi tu jadi. Bukan ingat simbol. Sebenarnya bila kata kita letak satu-satu simbol, contohnya saya buat stiker bilah tu kan. Ada orang kata, ni apa tampal stiker ni, syirik ni. Kali sahabat kita, alhamdulillah, Allah bagi ilham boleh jawab. Bukan suruh percaya kat stiker. Kan saya tulis lekat dan ingat. Bila kita lekat, ingat Allah, Allah doa lah, minta Allah turunkanlah pertolongan. Samalah dengan simbol tadi. Bila letak simbol, ingat kat Nabi. Selawatlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, macam tu. Ustaz, kalau habis boleh tambah tak? Memandangkan setiap malam, baca malam-malam, buatlah baru. Kalau tambahkan air semalam, tambah. Ni peluang ni. Nak tengok rajin tak rajin. Malas Ustaz, setiap malam. Dah malas lah tu. Ni hari-hari. Kalau boleh minum, buat mandi je. Ni botol ni kan. Minum buat mandi tu. Besok buat lagi. Sungguhnya. Ni kan. Kalau boleh, kalau tak menyusahkan. Kalau nyusahkan tak payahlah. Boleh lah. Ikut mana yang senang lah. Tak salah pun nak tambah. Tak ada masalah, tak masalah. Tak ada syarat pun. Syarat ni yakin. Itu je. Syaratnya yakin. Simbol tu ingat. Ingat simbol. Jangan just letak simbol, dah harap kat simbol. Itu salah. Apa simbol pun. Jadi sebenarnya mahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat. Lekat dan ingat. Macam stiker bilah tu. Lekat dan ingat. Lekat dan ingat. Gitu. Sama dengan simbol. Ada simbol, ingat. Macam tu. Dan Allah SWT menjadikan alam ni sebagai simbol juga. Tanda-tanda untuk ingat Allah. Tengok langit, ingat Allah. Tengok pokok, ingat Allah. Tengok isteri. Isteri tu patutnya simbol ingat Allah. Tanda-tanda. Dia banyak panggil tu simbol tu tanda. Baik. Jadi sebenarnya yang Allah Ta'ala, antara perkara juga yang kita nak tekankan juga pada malam ni, semalam ya, semalam. Saya menekankan tentang apa perkara yang dikaitkan dengan Allah itu sebagai contoh, apa yang kita kait, yang bersangkut paut dengan Allah SWT itu, yakin. Tanpa persoalan. Contoh, saya baca tadi. Yang kita baca tadi. Kita baca apa tadi? Al-Quran. Bila sebut Al-Quran, Al-Quran kalamullah. Bukan makhluk. Jangan salah pula. Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah. Apa maksud kalamullah? Bermaksud adalah kekuasaan Allah. Dah senang kita faham gitu lah. Apa sahaja yang disebahkan kepada Allah, itu kuasa Allah. Kalam, kata-kata bukan seperti kita. Laisa kamitslihi syai'. Alhamdulillah. Dia minum ni tuan-tuan. Bila minum ni, bismillah. Sekali. 3 kali teguk, sunnah ya. Habis, alhamdulillah. Macam tu, amalkan. 4 pahala sunnah. Okey. Khair. Bila sebut kalamullah, maka Al-Quran, sebab tu Al-Quran ini dia termasuk dalam rukun iman. Dan bila sebut Al-Quran, zalikal kitab, zalikal kitab. Allah bagi tahu apa? Zalikal kitab, zalikal. Ini kitab la raiba fi. Tak ada keraguan. Nampak? Tak ada
keraguan. Jadi bila kita beramal dengan Al-Hadid, tak ada keraguan lah patutnya. Ustaz, tak boleh. Tak, jangan tanya. Ya. Naam. Samina wa ta'na. Macam tu cara dia. Apatah lagi, dan kita ada Al-Fatihah tadi. Naam. InsyaAllah. Samina wa ta'na. Jadi maka di situlah datangnya, sebab dia ada kaitan dengan Allah. Al-Quran. Kan? Jadi, makanya wajib untuk yakin. Kalau tak yakin dosa. Dia macam tu lah. Okey. Cuma, dia kena bila wajib yakin. Bukan yakin ni takkan timbul kalau dia tidak ada dorongan ilmu. Itu makanya ilmu yakin. Bagaimana faham ilmu yakin? Ya ini, macam malam ni. Ilmu yakin bersandarkan kepada hujah dan huraian. Hujah dan huraian yang mesti bermula bertepatan dengan apa yang Allah SWT tekankan. Apa dia? Berpadukan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Cara dia. Hujah dan huraian. Ada hujah, ada huraian. Hujah ni, hujah yang mana berkisahkan dengan dalil yang qat'i, yang jelas qat'i. Qat'i ni maksudnya yang qata' ni maksudnya yang tepat. Dia tak ada ubah dah. Dalil yang jelas ataupun naqli. Hujah pada Al-Quran. Ada Al-Quran yang menghujahkan Al-Quran. Tafsir Quran bil Quran. Ayat Quran dengan Quran. Itu tak boleh ubah lah. Contoh. Apa dia? Kita bincangkan tentang pertolongan Allah. Hasbi Allah. Allah katakan sendiri dalam Quran. Hasbi Allah. Cukuplah Allah. Nah. Tak perlu. Tinggal lagi huraikan apa yang dimasukkan. Cukuplah Allah. Hasbi Allah. Dah ada dalil je lah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah jadi wakil. Jadi ini dalil Al-Quran ni. Dalil Quran ni bila tak tahu jangan tolak. Tak boleh. Yang kena buat adalah sambil baring demam denggi. Innalillah. Tiada ada mudarat pada penyakit. Demam, sendi, air teh minum, sabuk kepala, sehingga Allah memudahkan. Amin. Yakin. Minum dengan yakin. Ya. Apa pun keadaan, apa pun situasi, ingat dia tak berlaku sendiri. Ya. Puan Nur Asyah dan semua yang menonton. Dan juga bila kita kaitkan dengan Allah dengan konsep lagi satu apa? Dinamakan kudrah iradah, kekuasaan, sifat. Ni Al-Quran, okey, kalam. Dan kita kaitkan dengan sifat kekuasaannya. Ini tadi tentang Al-Quran itu sendiri. Ini berbicara soal sifat kekuasaannya. Contoh tadi, katalah saya ambil contoh tadi sebab saya terbaca tadi tu, sakit demam. Demam denggi. Okey. Apa pun keadaan yang berlaku. Contoh demam denggi atau apa saja. Katalah COVID. Atau apa saja. Maka dia terjadi dengan kekuasaan Allah. Bukan nyamuk tu berkuasa. Ingat tu. Jadi bila kata dengan kekuasaan Allah, terjadinya demam denggi. Qadarallah. Jawabnya. Yakin tak datang dari Allah? Yakin. Jangan. Tahulah belik juga denggi. Mula. Syaitan suka-suka sangat buat kita ragu. Datang dari Allah. Sebab itu apa saja musibat
yang datang. Allah ajarkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulang-ulanglah banyak kali sebut. Ni pun boleh jadikan zikir. Inna lillah wa inna ilaihi. Inna ya Allah, denggi ni datang pada engkau ya Allah. Kembalilah kepada Allah. Allah angkat balik. Boleh ke Ustaz? Macam mana dia nak balik? Macam mana dia datang macam tu dia balik? Datang dia minta? Ada datang minta? Tak ada. Pergi pun kadang-kadang dia tak minta. Dia hilang. Cuma pergi ni macam semut lah. Datang macam ribut. Datang penyakit macam ribut. Pergi macam semut. Itu adat dia macam tu. Sebab apa? Nak latih sabar. Bila kita berurusan dengan sifat Allah, maka sudah pasti sabar ini adalah syarat asas. Kalau rujuk dalam surah 156 itu, ya sabar, 155, minta maaf, 55. Wabasyiris sabirin. Kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Contoh sebagai contoh COVID. Contoh, sekarang, saya bagi itu, sekarang tiba-tiba dia dah tak apa-apa kerana diam terus. Padahal kes beribu lagi. Saya tengok tadi 14,000 tak silap. Belas ribu lah. Daripada awal-awal dulu, ratus-ratus. Awal bukan ratus, 2 angka je. Puluh-puluh. Tapi bila kita nampak daripada Wuhan, orang. Wuhan makhluk orang. Oh, kita pun, bukan jadi pandemik, jadi panik. Yang panik tu jadi pandemik. Bila hebat Islam ni, iman ni tuan-tuan, dia adalah satu buffer, satu orang kata apa, penebat, satu protector untuk tidak panik. Hebat iman ni tuan-tuan, dia buat kita tidak panik. Tak. La, jangan panik. Sebab apa? Sebab tak jadi sendiri. Benda tu tak datang sendiri, tergedik, datang tidak. Iman kata, la tataharraku zarratun biiznillah. Tuan-tuan, COVID tak datang sendiri. Denggi tak datang sendiri. Didatangkan. Siapa yang mendatangkannya? Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Bak Sayyidina dengan sebut ni tak payah nak balah. Dua-dua boleh. Wallahualam. Bercerita. Sebut Muhammad pun boleh sebab Nabi sendiri mengajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala lima. Cuma ulama nak memuliakan Sayyidina Muhammad. Tak masalah. Yang tak boleh tak sebut. Langsung tak sebut. Teruk no. Langsung tak sebut Muhammad. Muhammad pun tidak, Sayyidina pun tidak. Langsung tak selawat. Tu cik pasal. Bila panik, jadi pandemik lah. Atau orang beriman, awal-awal lagi, saya sehari sebelum nak kena COVID, sehari sebelum nak total lockdown, Allah tak ada kasih jumpa dengan Dr. Yusuf Saibul Samahah, Mufti Negeri Sembilan. Dan kita tahulah apa yang dikatakan itu. Masya Allah. Kita panik. Cepat panik. Nama kita panik. Panik. Kita nampak macam orang berkuasa hina kita. Habislah Ustaz, orang hina saya. Ustaz, matilah saya. Panik. Padahal kita tahu iman. Nampak sangat iman kita ni berbolak balik. Iman turun naik. Ini nama Nabi kata selalu asah iman ni. Sebab iman ni dia ada satu penebat. Satu orang kata neutralize. Dia akan neutralkan daripada makhluk kepada Khalik. Itu neutral, dahsyat tuan-tuan. Sebab tu bila nampak semua datang dari Allah, maka dia akan terus berlindung dengan Allah. Ya Allah, a'udzubillah min su'il qada. Walaupun nampak pada syariat orang nak hina kita. Tapi Allah kata kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Cuba tengok. Mak surat kita baca kan. Allah SWT. Ada ayat ni saya tak baca tu, doa tu. Dia habis doa mak surat tu, ada ayat last tu. Ni surah Ali Imran ni. Ni. Tuan-tuan, kita dah panik orang nak hina kita. Tak cukup tanah gelabah, tak cukup tanah.
Habislah orang klaim saya, kata, orang fitnah saya, orang panik. Sebab tu bila panik itu yang datang penyakit tu. Minta maaf cakap, mulalah daripada oksigen jadi toksik, toksik boleh sembuh menyebab jadi kanser. Minta maaf cakap, dah memang ini. Kita kena tahu punca. Sebab kita jadi curiosity. Kita jadi overthinking. Kita letakkan kuasa lebih kepada benda. Ini bahagian kita kena. Kita over dalam meletakkan kuasa. Tak ada duit, matilah aku. Orang hina, hinalah aku. Penyakit, habislah aku. Terang-terang Allah kata dalam Quran. Ni nak letak mana ni? Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan. Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada siapa yang engkau kehendaki. Dan engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah jualah yang memuliakan sesiapa yang engkau kehendaki. Dan engkaulah yang menghina sesiapa yang engkau kehendaki. Dalam kekuasaan engkaulah saja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Engkaulah wahai Tuhan yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang. Dan engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam waktu malam. Engkaulah jua yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Dan engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari sesuatu yang hidup. Engkau jualah memberi rezeki sesiapa yang engkau kehendaki. Tiada hitung hisapnya, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan. Penguasaan, kekuasaan. Kita banyak, bila panik, dia akan jadi pandemik lah. Tuan-tuan, anda ingat pandemik ni duduk dekat COVID juga. Pandemik ni duduk dekat perangai pun pandemik juga. Meribat-ribat perangai risau tu. Habislah soal lelaki aku nak kahwin lagi. Habis pandemik terus. Ya, aku dengar lelaki kau ni, iya, pandemik. Orang kata tak ada duit, pandemik. Dia panik akan jadi pandemik lah. Yang lebih parah, pandemik disebabkan benda. Padahal yang bagi izin pandemik Allah. Iman tak ada. Kita dari awal kata, sabar. Relax. Sabar. Bukan relax tu masuk biar tak buat apa-apa. Patut kita lah yang protect. Minta lindung dengan Allah. Minta semua sepatutnya dari awal buat protection. Protection. Tapi kita terpaksa hadapi keadaan. Sebab apa? Keadaan mendesak. Bukan sebab iman. Sebab keadaan yang mendesak. Sia-sia je nanti. Saya seru semua yang dalam ni. Janganlah kita buat satu statement, dah nak buat macam mana, ekonomi mendesak, dah terdesak, terpaksalah kena buka. Kita jangan macam tu. Kalau tidak, sia-sia je nanti. Kita kena cakap apa? Memanglah, inilah ketentuan Allah. Kita berlindung dengan Allah. Apa pun terjadi, pandemik COVID masih ada. Kita bukan sebab terdesak ni. Tapi qadar Allah kata, kita kena berhadapan dengan, kita kena terima. Iman, terima. Memang tidak? Kita jadi overthinking. Overclaim. Sebab tu, bila kata sifat kekuasaannya, bila sifat kekuasaannya, kena ingat, demam denggi datang dengan kuasa Allah. Pergi pun dengan kuasa Allah. Dia bukan sekadar sebut, dia kena ada perbuatan. Contoh, bila pertama iman. Iman itu yakin. Yakin itu dengan ilmu. Nampak? Baik, bila kata ilmu yang membimbing kita yakin, maka bukan dia panggil membuta tuli. Dia tak ada istilah membuta tuli. Bila dah ada ilmu, maka bukan membuta tuli. Maka ilmu akan membimbing kita untuk menambahkan yakin, maka kita pun cari hujah. Maka di sinilah datangnya yang dinamakan tentang bila sebut yakin, perlukan hujah, maka datanglah dengan konsep yang Allah kata petunjuk. Minta pun mesti akan ada petunjuk. Minta hujah mesti ada petunjuk. Inilah juga dinamakan ilham. Mesti orang yang ada ilmu yang yakinnya itu membawa kepada Allah, mesti Allah akan bagi dia ilham untuk dia bertindak. Dia bukan bertindak membuta tuli, tak ada. Orang beriman tak ada istilah bertindak membuta tuli. Allah akan lindung dia, fikiran dia daripada keluar daripada teritori iman. Allah akan blok
katalah fikiran ni, Allah akan jaga fikiran dia. Dan fikirannya tertegak dengan hujah, bukan sangkaan. Dia takkan main sangkaan. Dia benda belum jadi, dia takkan berfikir. Ada hujah dia. Tak dapat hujah, dapat ilham. Dapat ilham, petunjuk. Contoh. Petunjuk kata sakit. Okey, dia sakit kan? Baik. Bila iman kata sakit ni apa? Sakit ni ada yang mengizinkan. Apa dia? Mudarat. Dia ada mudarat je. Maka yang bagi kita duk takut-takut dengan sakit ni mudarat. Maka iman kata, ni ilmu nampak? Ilmu, ilham. Yang aku takut pada sakit ni mudarat. Yang dinamakan melarat. Melarat. Maka, ya Allah jangan lagi melarat. Maka tak nak melarat. Maka kalau tak nak melarat, maka kena angkat mudarat. Lalu kita pun cari ilmu. Mudarat ni duduk mana? Ini namanya ilmu. Hujah. Dia bukan sakit. Fikiran nampak dia sakit. Matilah aku. Salah itu. Itu sangkaan. Belum lagi melarat. Belum lagi jadi worse. Sebab benda kat dalam tak nampak lagi. Jadi sepatutnya kita kena minta petunjuk. Ya Allah macam mana? Ya Allah aku terima sakit ni. Ya Allah. Aku terima ya Allah. Memang kau yang bagi sakit ya Allah. Satu keduanya dapat ilmu. Ya Allah aku dah belajar ya Allah. Tiada ada mudarat pada penyakit ni. Mudaratnya pada engkau ya Allah. Sifat mudarat itu sifatmu ya Allah. Bila macam tu diulang dan diulang. Masya Allah. Allah akan angkatlah mudarat tu. Dan mudarat lawannya manfaat. Maka datanglah ilmu yang menceritakan, memberikan kita petunjuk bahawa yang kita nak pada sakit itu sihat. Ya Allah sihatkan aku. Ada tak dalam hadis Nabi? Ada. Allah ma'afini fi badani. Allah ma'afini fi sam'i. Ayatnya Allah ma'afini, sihatkan badanku. Jadi badan perlukan sihat. Badan yang nak sihat tu. Badan nak sihat. Jadi bila sihat, syariat badan tu kena ada ubat. Ubat pula, ilmu pula cakap. Ubat, dia pecah pula. Ubat pil ada, fizikal, ubat cecair ada. Ubat gas ada. Jangan tengok pil dia. Asal pening, Panadol. Atau Panadol je. Tak ada ubat lain. Contoh, ada. Ubat cecair boleh, ubat gas ada, boleh. Cecair apa Ustaz? Bagi air penawar. Baca-baca, tidur dia. Bangun-bangun elok. Contoh. Dia pecahan pula ubat tu. Tengok ilham. Jadi kita tak terikat dengan satu ubat. Ubat pula tengok mana yang serasi dengan badan. Cecair ni juga. Contoh mana pening. Ada orang masukkan antibiotik. Yang contohkan penyakit, masukkan vaksin. Tapi yang lebih tinggi pada ubat dia apa yang kita nak? Kita nak sihat. Sebab tu makan ubat kita nak sihat. Tapi sihat tidak ada pada ubat. Sihat ada pada sembuh. Naikkan balik sini. Nampak tak? Ini baru betul perbincangan yakin. Ini nama ilmu yakin. Bila ilmu yakin tuan-tuan, kita duk bincang-bincang macam ni kan. Tu jadi Allah tunjukkan. Macam tu sahabat-sahabat kita yang dah merasainya. Minum air Ustaz. Ya Allah Ustaz. Jadi Ustaz. Nah, dia akan pergi pada tahapan ainul yakin. Dia dah nampak kuasa Allah. Allah buka dah. Dia nampak. Ya Allah Ustaz, saya minum ni Ustaz. Hilang sakit ni ya Allah. Itu dah Allah buka ainul. Sebelum ni dia ilmu yakin. Okey, baca air ni. Ya Allah. Ya Allah turunkanlah siap pada air ni. Ya Allah menajalah kesembuhanmu. Ya Allah. Ada ilmu tu. Sebab kalau tak ada ilmu, aduh. Allah letih, aduh sakit. Panik. I need a medical. I need. Mula dia panik, dia gelabah, habis semualah. Tu orang tak ada ilmu. Orang dia ada ilmu, dia akan relax. Dia akan terima apa suggestion yang mana tidak memudaratkan dia. Orang dia bagi saya doktor, okey baik doktor, saya terima. Okey baik, saya terima, nasihat doktor baik. Datang pula kita pula ada ilmu, minum, ya Allah. Baca, ya Allah. Ya Allah, aku ada ini, ada air mineral je aku ada ni Doktor macam-macam ubat dia ada, aku ada air mineral je sebab aku bukan doktor. Tapi ya Allah, aku yakin ya Allah.
Aku yakin dengan kalamullah, ya Allah. Aku yakin dengan kuasa penyakit ni, denggi ni datang, ya Allah. Covid ni datang, ya Allah. Saka ni datang, ya Allah. Macam-macam lah penyakit. Datang dengan izin kau, ya Allah. Kalau kau tak izin, kau tak datang lah semua ni. Ya Allah, kau ada air dia, ya Allah. Maka, ya Allah, bila ada air je, baru dia tak ada pilihan lain. Ya Allah, turunkanlah sihatmu pada air ni. Kerana aku baru belajar, ya Allah, dalam kelas pengajar hakikat kehidupan, ya Allah. Belajar, bukannya tipu-tipunya. Ni ingat tipu-tipu ke cakap macam ni? Jangan kau tipu-tipu, orang kata gila pula kan. Jangan main-main, kena ada ilmu cakap. Kena cakap, dalam ada molekulnya. Dan ini pun makhluk, air ni bertasbih. Air ni makhluk tidak? Air makhluk. Bila kata makhluk, apa ciri makhluk? Allah bertasbih. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ni dalam surah Waqiah. Dari mana datang air ni? Allah tanya. Ingat datang air ni, air menira kat kedai. Ingat datang daripada kowe kuku, daripada apa? Dari Allah air. Hujan turun. Dan Allah buat air tu jadi tawar. Ni boleh kita minum ni. Dah air ni bertasbih. Tiba-tiba kita tak gunakan manfaat air ni makhluk bertasbih. Sebab kita pun tak bertasbih. Sebab tu air ni pun tak, malas lah tokong dia ni. Dia ni bukan tasbih. Nampak? Air ni tentera Allah juga. Ubat pun tentera Allah juga. Semua tentera Allah. Nah dia ni bukannya bertasbih. Bagi dia ni sedar diri sikit. Tu lah. Nampak air pun. Bila air ni bertasbih, anda tasbih pula baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Dah air ni bertasbih, kita pun bertasbih. Sukalah air ni. Makhluk Allah bila dengar nama Allah, tunduk tuan-tuan. Kita je dengan nama Allah. Dah kenapa jadi agama pula ni? Saya tengah sakit. Kenapa pula cerita ceramah agama pula ni? Nak manusia. Punyanya dogel dia. Sebab tu kalau nak rawat jin, orang kena sampuk. InsyaAllah. Sebab dalam benda-benda ni macam iblis pun, dengar nama Allah, dia tunduk dia. Tapi orang, kau dengar nama Allah yang tak kerti bahasa, dia marah kita balik. Apa baca-baca ni? Ingat aku ni apa? Sepanas sangat, koman sepanas sangat. Dia marah dia kadang-kadang kan. Kena orang lagi marah. Yakin. Sebab kita tak ada, dia dah ada ilmu, ada, ya Allah. Turunkanlah sihat pada air ni, ya Allah. Melalui jalan kesembuhanmu. Tiuplah sikit, buat syarat, biar akal dipaham. Tiup, tak tiup pun tak apa. Tapi buat tiup tu. Buat syarat, biar akal nampak. Tiup dah. Minumlah, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillah. Semua makhluk bertasbih. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semalam Syekh kena sengat terbuang saya basahkan tu kecil dan air baca adik jari yang kena sengat sambil doa minta turun ke semua. Alhamdulillah tak melarat sakitnya. Hazza min fali rabbi. Tuan Fairul, alhamdulillah. Ada dapat dah kaedahnya kan? Sila amalkan. Bagus. Ambil air. Ini pun satu kaedah juga Allah ilhamkan. Air pada surah Al-Hadid tu kan, basahkan, letak kat tempat mana-mana yang boleh letak lah. Kalau luka dah ni, tak payah letak pula. Ini macam bengkak-bengkak ke, apa bisa ke, panas-panas ke, tekuk dengan air, letak situ. Ya? Gitu. Baik. Ada orang bila kita cakap berusaha dengan ayat Quran, udah dikata kita tunggang agama Ustaz. Allah Akbar. Pelik orang macam mana? Tanya balik, apa maksud tunggang agama? Dah kita orang Islam, kenalah baca ayat Quran. Nak baca apa lagi? Takkan nak baca menteras merah padi pula. Nak baca apa? Cuba tanya sikit. Cuba beritahu. Dah kita pun nama orang Islam. Apa nak baca apa? Nak baca syair Jepun? Nak baca apa? Mestilah baca Al-Quran. Kita ni tunggang agama ni, bila kita menyalahgunakan agama untuk kepentingan kita, itulah namanya menunggang agama. Dia sebenarnya menunggang isu menunggang agama ni,
asal dia orang Islam dia, ingat, dia ada potensi menunggak agama. Apa maksud dia? Dia suka ambil kesempatan atas agama dia. Itu menunggak agama tu. Suka ambil kesempatan. Tak apa. Tak apa. Mentang-mentanglah Islam tu jenis sejahtera. Tak apa. Dia suka itu menunggang agama tu. Dia ambil kesempatan atas agama. Itu nama menunggang agama. Mentang-mentanglah Allah tu maha pemurah, maha pengasih. Dia gunakan kesempatan untuk tak beramal, tak apa. Dia banyak tak apa je. Tu menunggang agama tu. Asal nak guna agama, nak guna ayat Quran dia, guna dengan cara agama, nunggang agama tu. Tu menunggang yang bercakap tu nunggang agama. Sebab apa? Sebab dia mempergunakan agama untuk menghukum orang. Itu penunggang agama lah tu. Jangan ingat nunggang agama ni sebut ayat Quran, nunggang agama. Asal baca ayat Quran ni nunggang agama. Allahu Akbar. Jadi sidang jemaah yang muka ta'ala, baik begitulah. Jadi kalau kita lihat, simpulan kita, menambahkan yakin itu dengan kita tambah hujah. Sebab yakin tu itu datang dengan ilmu dan hujah. Hujah petunjuk ilham. Maka dengan kefahaman-kefahaman yang ditambah petunjuk itu menambahkan lagi. Dan bila kita melakukan amal itu dengan yakin, maka Allah akan tunjukkan keyakinan itu. Allah akan tunjukkan kekuasaannya. Maka akan naik pada satu tahap ainul yakin. Ainul yakin. Syida mida. Betul lah. Dah guna agama. Kita kena guna agama. Dah kita orang agama, kenalah guna agama macam kita. Ada baju, kena gunalah baju. Takkan tak nak pakai baju. Saya tak nak, nanti saya tunggang baju pula. Jadi saya ada baju, saya tak nak pakai baju. Dah tu gila lah. Mana baju kamu? Saya tak nak guna baju. Saya ibarat macam mempergunakan baju ni lah. Sebab kita mempergunakan agama tu lah kita jadi orang berguna. Siapa yang tak guna agama, dia jadi orang yang tak berguna. Itu je. Sebab tu tak berguna. Ada agama tak nak guna. Dia tak nak guna agama. Yang jadi masalahnya, ada tak nak guna agama sehingga dipergunakan oleh dunia untuk menutup dalil agama. Ya, kita ni nak agama, guna agama. Sebab memang kita ada agama. Macam kita ada pakai baju. Nak guna baju, nak tutup semua kelemahan. Memang. Dah tu, kenapa tak nak pakai baju? Saya tak nak guna baju ni. Takut orang pergunakan baju ni. Langsung tak pakai baju. Itu nama dia. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Itu jadi, sebab itu yang mengamalkan, kena mengamal sungguh-sungguh. Kena faham sungguh-sungguh. Sebab, berhadapan dengan keadaan orang yang tidak faham, nanti kita pula yang ragu. Itu cara dia. Ada agama, tak guna agama. Itulah jadi orang yang tak guna. Baik. Allah Akbar. Ya betul tu Tuan Syed. Yang tak baca Al-Quran, baca mantra pun jadi. Ini kan baca Al-Quran. Allah, kan tak jadi. Geleng kepala lah. Jin pun geleng kepala. Apa tak jadi? Orang tu baca mantra kungkang-kungkang jadi. Kau baca Al-Quran tak jadi. Apalah. Tu kena pelekeh dengan jin kapi ni dia. Nampak? Okey, baik. Gitulah. Baik, jadi sidang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, sikit cukup setakat tu. Panjang pula kita syarah ni. Baik, jadi kita sambung perbincangan kita besok. Kita sambung lagi ni. Banyak lagi nak bincang ni. Yakin ni, panjang sikit. Kita akan masuk pada bahagian-bahagian yang dinamakan pemantapan itu. Bila kita dah faham tentang yakin tanpa ada kena. Dia penting benda ni. Sebab dia penting. Sebab dia akan pergi kepada contoh. Sekarang ni kita membincangkan pada fasa struktur sidik, amanah, fatonah, tabligh. Sebab dia akan pergi pada fatonah. Walaupun kita sekarang membincangkan hikmah, tapi fatonah ni, bila kita masih ada ragu, dia takkan jadi orang bijak. Jadi kita nak masuk ke fasa fatonah ni. Bila fatonah ni, kebijaksanaan ni adalah hasil daripada keyakinan, baru jadi orang bijak.
Bila ada ragu, dia tak akan jadi orang bijak. Dia akan jadi orang yang dipijak. Sebab dia ragu. Dia bercampur kejap, yakin kejap, bolak-balik, lain sekali, dia akan hancur. Nah, bila dia dah yakin, dia menambahkan keyakinan. Dia maka terselahlah kebijaksanaan. Pecahan kebijaksanaan itu pula membawa kepada manfaat tabligh sampai kepada manfaat kehidupan. Panjang lagi lah perbahasan ni, insya-Allah ya. Baik, sekali cukup setakat tu dulu. Perbahasan kita ni, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Mohon ampun, maaf di atas segala kekurangan, terkasar kata, terkurang bicara. Dan moga-moga atas susah-susah payah kita ni, stay lama ni, Allah gantikan dengan kesenangan di dunia dan di akhirat sana, insya-Allah. Khair, itu saja. Membanyakkan selawat dan salam kata baginda Nabi SAW. Barakah Jumaat, insya-Allah. Moga-moga Allah berkati kita. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.